Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan teruskan mata pelajaran kita untuk subjek reka bentuk dan teknologi. Hari ini kita akan terus masuk pada bab 1, iaitu pengenalan pada reka bentuk dan teknologi. Okay. Kita akan terus kepada definisi reka bentuk. Reka bentuk ialah pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang untuk menghasilkan sesuatu produk yang memberi impak kepada kehidupan. Reka bentuk yang dihasilkan haruslah berdaya saing dengan produk-produk sedia ada dalam pasaran serta tidak mencemarkan alam sekitar. So, maksudnya kat sini, reka bentuk ni penyusunan bahan secara terancang. Maksudnya kalau kita nak mencipta cipta basikal, kita kena tahu susunan tayar kat mana, tempat duduk kat mana. So, kalau susunan tu terancang dan betul, baru kita dapat hasilkan satu produk yang berguna. So, selain itu, produk kita hasilkan tu perlulah bersifat mesra alam. Contoh kat sini, kita akan nampak, saya akan bagi contoh sebagai pensel. Pensel diperbuat daripada kayu. So, kalau kita nak dapatkan bahan mentah untuk kayu tu, kita terpaksa tebang pokok. Itu sudah semestinya akan mencemarkan alam sekitar. So, mereka-mereka ni dia membuat idea baru, iaitu menghasilkan pensel mekanikal. Pensel mekanikal ni dia telah menjimatkan penggunaan bahan mentah yang mungkin boleh merosakkan alam sekitar seperti kayu. So, mereka datang dengan idea membuat pensel mekanikal. Pensel mekanikal ni bagi saya dia lebih praktikal kerana dia bukanlah jenis yang pakai buang, tapi kita boleh tambah saja dia punya mata pensel untuk kita terus gunakan pensel tersebut. Tu bagi saya adalah inovasi yang sangat baik. Seterusnya kita kepada definisi reka bentuk dan teknologi. Reka bentuk dan teknologi merupakan gabungan pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang dengan mengaplikasikan pengetahuan sains dan matematik. Maksudnya di sini, selain kita membuat satu produk dan bahan tu, mereka cipta satu produk dan bahan, kita akan masukkan pengetahuan tentang sains dan teknologi dalam produk yang kita hasilkan tu supaya dia lebih memberi impak kepada masyarakat. Contohnya kalau kita buat mesin basuh, kita buat mesin basuh secara konvensional, then kita masukkan pengetahuan seperti programming ke dalam mesin basuh tu. So, mesin basuh tu dia akan beroperasi secara automatik. So, kita dapat kat situ gabungan antara reka cipta dan teknologi serta sains. Seterusnya kita pergi kepada elemen reka bentuk berdasarkan produk yang dipilih. Elemen ialah perkara yang dapat menzahirkan idea seseorang dalam bentuk lukisan atau lakaran. Reka bentuk yang dihasilkan perlulah menepati kriteria dan kehendak pengguna. Oleh itu, terdapat beberapa elemen yang boleh digunakan semasa proses mereka bentuk. Maksudnya di sini, sebelum kita menghasilkan sesuatu produk tu, kita kena melakar dulu, melakukan proses paling awal, iaitu melakar idea kita. Dengan itu, kita dapat memastikan elemen apa yang kita perlu masukkan ke dalam produk yang kita ingin buat, dan elemen apakah yang tidak perlu ada dalam produk yang kita ingin buat. So, seterusnya kita akan pergi kepada ada 7 elemen reka bentuk yang kita boleh pertimbangkan untuk melakukan proses reka cipta ni. Kita mulakan daripada garisan, rupa, bentuk, tekstur, saiz, warna dan ruang. Kita akan masuk ke buku teks. Okay, saya akan bagi penerangan satu persatu elemen reka bentuk yang saya baru sebutkan tadi. Pertama, garisan. Garisan ialah cantuman atau sambungan siri titik yang mempunyai ukuran panjang dan jarak. Terdapat pelbagai jenis garisan, iaitu setiap satunya mempunyai peranan yang tersendiri. Maksudnya, sebab untuk melakukan lakaran tu kita perlu banyak melakukan garisan. So, setiap garisan tu mempunyai bentuk dan peranan dia tersendiri. So, kalau kita nak buat bulat, kita kena buat bulat. So, peranan dia, setiap garisan kita buat tu ada peranan dia sendiri. Seterusnya kita akan off.
Seterusnya kita akan pergi kepada rupa. Rupa ialah hasil pertemuan antara hujung garisan dengan permulaannya. Rupa mempunyai permukaan yang rata dan bergaris di luar sebagai sepadan yang mengelilinginya. Maksudnya kita mulakan satu titik dan kita akhiri satu titik tersebut hingga menghasilkan sesuatu rupa. Seperti kita ingin menghasilkan segitiga, kita bermula daripada titik A, buat satu garisan, dua garisan, dan garisan ketiga itu akan bertemu dengan titik A tersebut dan akan terhasillah satu bentuk segitiga. Itu adalah definisi sebagai rupa. Seterusnya kita pergi kepada bentuk. Bentuk ialah objek yang mempunyai ruang, isi padu dan mempunyai lebih dari satu permukaan. Contoh kita dapat lihat kat sini. Kalau kita nak kerusi, okey. Kerusi ada banyak permukaan. Permukaan untuk kita menyandar, permukaan untuk kita duduk. So setiap satunya mempunyai bentuk yang tersendiri dan mempunyai isi padu. So itu adalah maksud bentuk. Seterusnya kita pergi kepada tekstur. Tekstur ialah jalinan, merupakan satu teknik yang memberikan impak atau kesan terhadap permukaan lukisan atau objek. Maksudnya kat sini, kalau kita nak buat lakaran, kita akan, atau objek, kita akan letakkan tekstur pada permukaan objek dan lakaran kita tu supaya kita dapat mengetahui dari bahan apakah bahan itu dicipta. Contoh kalau kita nak buat meja kayu, kita akan letakkan tekstur kayu di atas meja tersebut. So kita boleh tahu meja itu diperbuat daripada kayu. Seterusnya, saiz. Saiz ialah ukuran atau dimensi bagi sesuatu objek. Saiz pun amat penting untuk dititikberatkan dalam proses mereka cipta ini kerana saiz yang sesuai akan menghasilkan produk yang berkualiti. Maksudnya kat sini, contoh kalau kita buat botol air yang bersaiz 10 atau 5 liter, sangat besar, dan bagi saya sebagai botol air itu, dia sangat tidak praktikal untuk dibawa ke mana-mana kerana saiz dia yang besar, sampai 5 liter. So selalunya idea akan datang dengan botol yang bersaiz 2 liter yang atau 200 liter yang lebih mudah untuk dibawa ke mana saja. Seterusnya, warna. Warna ialah kesan melalui pembalikan cahaya ke atas suatu objek. Kesan yang diberikan ialah secara langsung pada mata, emosi dan psikologi. Maksudnya dekat sini, produk yang kita hasilkan tu perlulah mempunyai warna yang sesuai. Contohnya kalau kita buat satu produk tapi warnanya tidak dapat menarik minat pelanggan, tidak dapat menarik minat perhatian orang lain, so produk yang kita hasilkan tu akan jadi sia-sia. Walaupun dia mempunyai fungsi yang bagus, tetapi jika ianya tidak dapat menarik minat pelanggan, so produk yang kita hasilkan tu hanyalah sia-sia. Sebenarnya kita akan pergi kepada ruang. Ruang ialah kawasan kosong yang dikelilingi oleh elemen garisan bagi menampakkan objek dengan lebih jelas. Maksudnya kita dapat ambil contoh daripada rangka gambar. So maksudnya rangka gambar tu dia akan dikelilingi oleh rangka yang diperbuat daripada pelbagai material, dan rangka tersebut akan menekankan gambar di dalam rangka tersebut. Maksudnya rangka ini menghasilkan ruang yang dapat menekankan objektif apa yang ingin disampaikan. Okey, sampai di situ saja kelas kita hari ini. Kita akan sambung kelas kita untuk kelas akan datang. Terima kasih.